This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk pembezaan, Madam memang dah ajar beberapa petua. Yang mana yang tertinggal, boleh tengok rakaman video. Kalau ikutkan Madam ajar itu, Madam berhenti dekat petua hasil darab. Dia ada satu lagi dia punya klik iaitu petua hasil bahagi. Okey, petua hasil bahagi dia sama dengan sekolah, cuma Madam buat dia sebagai inovasi, jadi dia ada pattern tertentu lah. Okey, untuk petua hasil bahagi, nota nanti Madam hantar gambar. So biasanya selepas je sembahyang maghrib tu, Madam memang dah buat nota untuk you all lah. Okey. Ringkasan untuk petua hasil bahagi ni Madam buat PHB. Okey, rumus diberi semasa exam rasanya untuk awak ni iaitu dy dx sama dengan v du dx, hubungannya kat sini tolak dengan u dv dx. Yang membezakannya ialah dia ada per dengan V kuasa 2. Itu dia rumus petua hasil bahagi. Okey, petua hasil bahagi, Madam akan guna juga CATWU ni iaitu akaun tunai ni Madam guna juga. Okey. So Madam mengajar pelajar perakaunan, dia tak ambil admat, jadi Madam kena ajar yang ini dengan menggunakan banyak inovasi supaya dia minat. Sekejap ya. Saya punya skrin tak bergerak sekejap. Okey, sementara dia tak bergerak tu tak apa, saya buat benda lain dulu. Dah gerak. Okey, so kita buat dia dalam keadaan macam tu. Kalau pelajar perakaunan dia tahu ini adalah akaun tunai dia orang. Akaun tunai ledger dia orang. Dia nak buat ledger, ni akaun tunai dia orang lah. Okey, kemudian pembaris saya tak nak lari. Okey, tak apa. Jadi bila kita buat petua hasil bahagi, sebenarnya kita ikut je yang cikgu kita kat sekolah tu. Dia buat U dekat sini. U sama dengan. V sama dengan. Lepas tu cikgu kita sambung DU DX. Lepas tu dia sambung DV DX. Okey, untuk kita mematuhi rumus, kalau awak tengok rumus kita ni, perkara yang depannya adalah V. Okey, kat depannya adalah V. Sekejap dia delay sikit ni. Sebab gadget, okey saya dah ni. Okey, dia punya nilainya adalah nilai V. Alah, saya delete apa tadi? Tak apalah. Saya terdelete tak apa, dah tak ada highlighter dah pula. Tak boleh nak undo kan? Oh, highlighter saya hilang. Macam mana nak tambah balik? Okey, tak apalah. Okey. So, untuk cikgu kita kan, cikgu kita buat kat sini huruf V. Huruf V ni maksudnya, sebab itu Madam mula dari hujung sini, V ni. Kemudian Madam darab ke sana. Hasil darab tu Madam tulis kat bawah ni. Maka adalah nilai di sini. Kemudian sama juga untuk memenuhi rumus yang kedua ni, Madam kira ambil nilai U dulu. Baru Madam crosskan dengan dVdx ni dan jawapannya tulis kat bawah. Itu untuk memudahkan pelajar, menarik perhatian pelajar nak buat. Sebab kalau ikut rumus tu pelajar tengok tak nak buat. Jadi bila guna anak panah macam ni, dia terbuat. Selepas dapat jawapan, sebenarnya dia masih lagi kena gantikan dalam rumus. Okey, katakan jawapan di sini adalah bintang, pelajar akan menggantikan nilai bintang. Katakan nilai di sini adalah bulan, pelajar akan tolak dengan bulan. Okey, katakan nilai di sini adalah bunga, dia akan buat bunga kuasa 2. Okey, dalam proses inovasi ini sebenarnya Madam nak suruh, nak pujuk pelajar usaha sikit untuk buat.
Itu je sebenarnya. Okey, media tunjuk kepada contoh. Sorry, pembaris ni bukan media tak nak gerak. Dia memang hang di situ. Sekejap lagi media adjust. Apa benda yang tak kena mungkin dengan line kot. Okey, so media akan cuba satu contoh. Okey, contohnya ialah kita ada Y sama dengan 3X kurungan, silap contoh. Padam. Silap contoh, nak buat bahagi. Okey, Y sama dengan X tambah dengan 3 per dengan 3 tolak 2X. Hubungan yang atas dengan yang bawah adalah bahagi. Sebab itu kita kena guna petua hasil bahagi. Okey, sekejap Kalau pelajar tanya kenapa medium pergi kepada konsep, kenapa tak pergi kepada soalan SPM, medium dah cuba belik dah untuk beberapa tahun, tak ada pun dalam soalan SPM tu. So medium sekarang ni pelik. Soalan ni tanya di mana sebenarnya? Soalan ni tanya paper 1 ke paper 2 sebenarnya? Tajuk differentiation ni. Medium belik tadi 2011 tak ada, 2012 tak ada, 2013 tak ada soalan. Ke manakah dia? Sebab itu medium terang konsep ni. Sebab kita buat tajuk ni, soalan yang media guna ni adalah soalan dalam buku rujukan. Bukannya soalan SPM. Mungkin besok media akan cari slow and steady, nak cari juga di mana kedudukan soalan pembezaan sehingga pelajar kena belajar penat tapi tak ada soalan, itu agak pelik lah ya. Okey. So medium buat Okey, untuk yang di atas. So pembaris medium memang dah keras kat situ, so saya tak boleh guna pembaris. Saya guna hands free macam ni saja. Okey, so yang di atas itu adalah U. U adalah X tambah 3. Kita buat relax-relax je. Yang kat bawah adalah V. V adalah 3 tolak 2X. Sudah. Saya buka balik. Kenapa dia keras kejung macam tu? Saya buka balik Okey. Harap sempat dia save tadi. Sempat. Lega. Dah tak ada benda kacau dah. Dah cantik. Okey. So, kita sambung tadi. 3 tolak 2X. X tadi tak berjaya buat. Okey, selesai kat situ. Itu baru medium buat nilai yang di atas. Kemudian medium sambung dengan U du dx. Kebetulan nilai itu senang. Saya differentiate dia dapat 1. Kemudian saya buat pula dv dx. Saya buat yang ini sebab tak ada highlighter 3 tolak 2x ni saya differentiate dia dapat negatif 2. Okey, kemudian media ambil nilai V ni, media cross dekat sini dan tulis dekat bawah. Okey, bila tulis di bawah, media akan dapat 1 darab 3 tolak 2x. So kita terima seadanya nilai itu sebab darab dengan 1. Kemudian nilai yang ini, media darab dengan yang ini dan tulis kat bawah ni. Terpulang kepada pelajar, kalau nak kembang terus pun boleh. Contohnya dikembang jadi negatif 2x. Negatif 6. Okey, tapi jawapan pada akaun tunai ni belum jawapan akhir. Media kena masuk dalam bintang tolak bulan bahagi bunga kuasa 2. So dia akan jadi dy dx sama dengan 3 tolak 2x, rumus kata tolak. Okay, rumus kata tolak, negatif 2x, negatif 6. Jangan lupa kena perkan dengan bunga. 3 tolak 2x kuasa 2. Okay, media mudahkan yang di atas. 3 tolak 2x tambah 2x tambah 6 perkan dengan
3 tolak 2x kuasa 2. Dan media dapati negatif 2x termati dengan 2x. Kita permudahkan yang di atas menjadi 9, yang di bawah 3 tolak 2x kuasa 2. Okey, media buka kepada soalan untuk bertanya. Silakan. Okey, silakan. Ada tak yang nak tanya? Okey, boleh Okey. So, yang media ajar ni adalah tajuk 2.2. 2.2, media tak nak masuk lagi second order, media nak habiskan dulu tajuk 2.1. Tak silap 2.1 kalau saya baca buku. Okey. Tapi cara orang tua baca dia lain sikit, dia scanning. Dan pelajar tengok detail kan. Saya scanning. Okay, sebab kita dah tahu beberapa perkara kan. Okay. So saya dah buat ni tajuk 2.2 iaitu pembezaan peringkat pertama. Peringkat kedua lagi mudah. Peringkat kedua lagi mudah. So media nak masuk yang 2.1. Had dan hubungannya dengan pembezaan. Sebab yang ini sama je dengan peringkat matrikulasi. Sama. Okay, kita cuba buat yang itu. Iaitu media dah study daripada hari Ahad lagi. Sebab di Kelantan ni hari Ahad kerja, jadi mood kerja tu banyak. Okey, sekejap media bilik nota. Kita patah balik kepada tajuk 2.1. Saya kira mula-mula pelajar tak minat yang itu, rupanya pelajar minat. Okey, 2.1 di atas. Penulisan untuk yang ini berbeza sedikit dengan peringkat tinggi. Tapi sebab dia mungkin nak memperkenalkan kepada pelajar, so kita terima. Okey, untuk tajuk had ni, pelajar kalau dia tak nak fikir panjang-panjang, dia tak nak fikir yang dalam, tak ada masalah. Okey, untuk had, kita tulis had dekat atas, kemudian kita buat X menghampiri, diikut soalan. Okey, ikut soalan. Contohnya, fungsi kita ialah X kuasa 2 tambah dengan 3, contoh. Okay, dia kena ikut soalan. Kalau dia kata X itu menghampiri 3, tugas pelajar ialah mencari nombor 3 itu, mencari tempat X itu dan gantikan dengan 3. Macam tu. So, dapatlah di sini 3 kuasa 2, 9. 9 tambah 3, kita dapat 12. Yang ini kita rasa pernah belajar. Betul, awak pernah belajar proses masuk nilai ni dalam tajuk 1 tingkatan 4, tajuk fungsi. Okey, itu yang kes, maksudnya kes boleh selesai. Kita ganti, dapat nilai, selesai. Okey, untuk contoh yang kedua adalah contoh yang tidak selesai. Kita ada had. Okey, X kita buat menghampiri kosong. Kemudian kita ada fungsi X kuasa 3 tolak dengan 3X per dengan X. Fungsi kita yang ini. Okey, kemudian kita pun cuba ganti macam contoh sebelum ni. Kita cuba ikut sebelum ni. Bila kita ganti, kita akan dapat kosong kuasa 3 tolak 3 darab kosong per dengan kosong. Kita akan dapat bentuk kosong per kosong. Awak boleh tekan kalkulator. Sekejap saya ambil kalkulator saya lupa ambil. Saya dalam proses buat nota pelajar saya sebenarnya tadi. Okay, kalau ikutkan sebenarnya saya sangat-sangat sibuk sekarang, tapi sebab saya minat matematik, saya jadikan dia hobi saya lah. Okey, tengok bila media tekan kosong per kosong. Okay, kosong per kosong. Sama dengan, ni dia. Jadi bentuk yang kedua ini adalah bentuk yang tidak beres. Yang tidak beres. Yang nombor 1 tadi beres.
Nombor 1 tadi ni, contoh 1 tadi beres dengan berjayanya dapat nilai 12. Bila madam buat contoh nombor 2, dia tidak beres. Kerana kosong per kosong ni tiada jawapan. Tiada jawapan. Maka untuk kes macam ni, dia mula nak menyatakan bahawa kita kena adakan satu benda baru. Tapi madam ajar satu je, yang satu lagi tinggi nanti belajar dekat degree. Madam ajar satu je yang peringkat rendah dulu, yang peringkat pertengahan. Daripada sini kita dapati tidak ada jawapan, jadi takkanlah soalan tak ada jawapan. Sepatutnya setiap soalan mesti ada jawapan. Jadi cara mengatasinya ialah kita akan buat had X menghampiri kosong. Dan madam dapati dekat atas madam boleh faktorkan X. Tinggal lagi X kuasa 2 tolak dengan 3. Dan di bawah pula ada X. Maka madam boleh mansuhkan X di sini dengan X di sini. Kita boleh mansuhkan. Bila kita dah mansuhkan, kita akan dapati nilai fungsi kita menjadi kuasa 2 sahaja. Dan barulah kita boleh mula menggantikan nilai X kita seperti contoh 1. Kita gantikan dengan kosong, kita akan dapat kosong tolak 3. Jawapannya ialah negatif 3. Itu adalah transisi yang kita buat daripada contoh yang kedua tadi ni yang tidak ada jawapan, kita tukar menjadi proses faktor. Lepas kita faktor, kita matikan. Akhirnya adalah jawapan untuk contoh 2. Okey, madam buka kepada soalan dahulu. Kat mana rasa pening? Yang ini baru mukadimah had. Boleh ni mukadimah dulu, belum lagi masuk relation dia dengan differentiation. Okay. Jadi untuk peringkat SPM, saya tengok dia tinggi sampai ada pecahan. Di peringkat saya, kuasa tertinggi adalah kuasa 2 sahaja. Okay. Jadi kalau nak mudah masuk je matrikulasi, nanti mudahlah kita. Tidak sesusah yang SPM lah. Okey, so selesai saya nak terang tadi sebenarnya nota nombor 1 ni dengan nombor 2 kenapa jadi kena begitu. Kenapa tiba-tiba kena faktor. So saya terang detail dekat situ. Okey, kemudian saya mula nak kaitkan, madam mula nak kaitkan dengan hubungan had dengan pembezaan. So sebenarnya pembezaan yang kita buat dalam bidang engineering dy dx sebenarnya kita nak tengok perubahan untuk paksi y dengan perubahan untuk paksi x. Tapi perubahan yang dia nak kaji adalah terlalu kecil. Terlalu kecil, dia kena hubungkan dengan had perubahan terhadap X menghampiri kosong ni, maksudnya perubahan X tu sangat kecil. Sebagai contohnya, kalau awak pergi Pulau Pinang, dia ada jambatan Pulau Pinang tu kan. Jambatan Pulau Pinang tu, okay, kalau awak pergi jambatan Pulau Pinang, awak akan dapati di antara gap jalan tar tu dia ada warna hitam. Dia ada warna hitam di situ, dia tak tar semua, dia ada letak macam bukan plastik apa. Yang warna hitam tu macam tiup getah. Tapi namanya bukan tiup getah lah, awak tengok macam tu. Kerana sebenarnya kalau waktu siang jambatan tu, jalan raya tu dia mengembang, tapi taklah kita nampak dia mengembang sampai dia jadi macam ular tu, tidak. Sebab proses dia kembang dengan proses dia kuncup tu tak boleh dilihat dengan mata kita kerana dia terlampau kecil. Itu tentang had. Waktu siang jambatan dia mengembang, waktu malam jambatan dia menguncup. Jadi agak susah nak buat jambatan, kok nanti tiba-tiba kita lalu je kita jatuh dalam air.
Jadi engineer dah fikir lama dah tentang tajuk had ni. Okay? Cuma kita je lah sebab kita belum lagi masuk ke bidang itu, kita tak biasa. Cuma cikgu awak ada terang benda ni dalam fizik saya rasa. Okay? So, media sambung. Okay, untuk menerangkan konsep pembezaan, dia nak cerita perubahan paksi Y dengan perubahan paksi X dengan anggapan perubahan yang berlaku itu terlampau kecil. Yang itu kita panggil prinsip pertama. First principle. Prinsip pertama ni adalah dipilih daripada SPM lagi. Tajuk 2.1. Masuk peringkat tinggi, awak belajar lagi benda ni, cuma penulisan dia berbeza sedikit. Dia tak ada dah simbol ni, susah nak tulis ni. Simbol ni susah nak tulis ni. Tak ada dah simbol ni. Okay, so Madam terangkan contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga. Kalau pelajar ada nota tu, saya tak contoh lah nota tu. Kita ada fungsi fx sama dengan 2x. Nama lain paksi fx ni, nama lainnya ialah y. Jadi kita boleh buat y sama dengan 2x. Kita yang kena reka benda-benda macam ni supaya ada kaitan dengan y dengan x. Kalau tak nanti kaitan f dengan x. Tak kena pula dengan tajuk kita. So kita kena tukar. Okey, kemudian kita nak tunjukkan bahawa berlaku perubahan paksi X yang sangat kecil, berlaku perubahan paksi Y yang sangat kecil. Okey, kita anggap ni waktu siang. Jambatan itu sebenarnya mengembang sedikit, memanjang sedikit. Dia akan jadi Y tambah dengan perubahan kecil Y. Begitu juga dengan X. Dengan X tahu, 2 tak masuk, 2 lain. X sahaja. Perubahan yang berlaku adalah X tambah dengan perubahan kecil terhadap X. Kalau tak faham, tanya terus. Sebab ni memang konsep betul-betul ni. Okey, selepas selesai, sebab Madam nak jadikan, Madam nak jadikan del Y, del X tu sebagai tajuk. Jadi Madam kena kumpulkan. Sebelum kumpul, Madam kena bereskan dahulu. Y tambah dengan del Y. Tak kerti nak tulis ya. Sama dengan 2X tambah 2 del X. Kemudian Madam susun elok-elok. Kita susun elok-elok. Okay, kita susun dia cantik-cantik. So, apa yang berlaku di sini sebenarnya Madam kena buat proses itu akan menjadi, kalau Madam, ni. Tak ada highlighter, susah saya nak highlight. Saya buat warna pink. Ni. Dengan ni, sama. Kenapa? Sekejap. Sebenarnya saya buat dua-dua. Dekat Y pun saya buat perubahan kecil, del Y. Cuma tempat 2 ni kita tak ganggu. 2 ni perkali. Mungkin dia tiang kepada jambatan tu. Yang berubah ni jalan tar ni. Jalan tar itu daripada X telah berubah menjadi X tambah dengan 2 tambah dengan del X. Kemudian tadi sebab kita matematik kan, kita kembang ni ke dalam. Itu yang jadi 2X dengan 2 del X. Boleh? Syukran. Okey. Kemudian tempat yang Madam bulatkan tu, Y tu, Madam nak ganti Y itu dengan 2X yang ini. Sebab Y adalah 2X. So, sini akan jadi 2X sekarang. Tambah perubahan terhadap Y sama dengan 2X tambah 2 perubahan terhadap X.
Semasa buat, didapati 2X ni mati dengan 2X yang ini. Maka tinggal lagi perubahan del Y sama dengan 2 del X. Jadi bila nak jadikan dia del Y, sekejap sekejap ya. Sorry, anak saya ke toilet. Okey, saya sambung. Jadi saya buat kat sini del Y bahagi dengan del X, maka tinggallah di sini nombor 2. Okey, kita sampai situ dulu. Saya buka kepada soalan kat mana rasa keliru. Okey, kat mana rasa keliru? Boleh. Okey. Yang ini bukan jawapan lagi sebab Madam nak kena masuk dalam rumus. Okey, nak masuk dalam rumus yang ini. Okey. So tengok Madam ambilkan yang ini, rumus yang ini. So sekarang ni Madam nak cari dy dx sama dengan had perubahan yang kecil terhadap x iaitu 0. Kemudian yang kita kira tadi tu yang ini, yang kita kira tadi adalah 2. Okey. Bila saya nak ganti nilai x dengan 0, di dalam ni tidak ada nilai x. Jadi terus dapat jawapannya adalah 2. Okey. Dah habis? Okey, saya buka kepada soalan untuk contoh F. Sebab itu masa awak buat fx sama dengan 2x, f prime x sama dengan 2. Awak kira tu cara moden. Yang kita belajar tajuk 2.1 ni cara paleolitik dulu. Cara first principle, prinsip pertama. Kita kena kira sikit-sikit mengikut sejarah perubahan. Okey, kat mana rasa keliru? Sebelum Madam pergi kepada contoh yang lebih tinggi. Okey, dapat Okey, Madam pergi kepada contoh yang lebih tinggi, contoh nombor 4. Okey, nombor 4. Tengoklah kalau saya boleh cari soalan SPM, besok mungkin kita akan fokus kepada soalan dah. Okey, untuk soalan yang keempat, saya tak conteng di situ, saya nak kira yang baru. So, kita ada soalan nombor 4 itu, fx sama dengan 5x kuasa 2. Okey, fx ini sebenarnya adalah y sama dengan 5x kuasa 2. Kita nak cerita tentang perubahan yang berlaku, perubahan kecil yang berlaku, iaitu y juga mengalami perubahan kecil terhadap dirinya. 5 ni nombor. Yang berlaku perubahan kecil ialah x sahaja. Dan kuasa 2 tu duduk luar. Okey, sebelum saya kembang apa-apa ni, kat mana nak tanya silakan. Okey, proses yang saya buat ni okey Okey, saya pergi go through lagi. Macam ni lah saya ngajar pelajar saya nanti. Cuma saya ajar face to face saja. Okey, y tambah dengan perubahan kecil terhadap y. 5 setia menunggu. Sebab kita nak buat proses yang ini, sekejap saya salin 2 kali ni. Kalau pelajar yang tak boleh, benda ni susahlah baginya. So, Madam buat macam ni. X tambah perubahan X. Mula-mula Madam kembangkan X dengan X. Madam dapat X kuasa 2. Madam kembang lagi yang ini. Madam dapat, berapa agak-agak ke situ? Bila kita kembang tu dapat X perubahan X
Saya kena buat kurungan kot kat sini. Nanti pelajar ingat X kuasa 2 pula. Del X ni adalah satu benda. Satu benda. Dia bukan del lain, X lain. Dia satu seketul. Okey, kemudian media kembang yang ini pula. Media dapat lagi tambah X perubahan X. Macam tu. Ni dengan ni, media akan dapat del X ni kuasa 2. Okey, media buka kepada persoalan dahulu di mana yang keliru. Boleh? Okey, so kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi. Y kenapa 2 kali? Sebab tengok yang nombor berapa tu? Yang nombor 1. Yang sebab dia 4 kali 4 kali terbang tadi. So yang ni yang pertama. Yang ni yang kedua medan terbang tadi. Yang ni yang ketiga. Yang ni yang keempat. 4 kali tadi terbang. Proses kita terbang yang pertama tadi. Yang ini. Pertama. Lepas tu medan terbang ke belakang ni pula. Yang kedua. Medan terbang yang ini pula. Yang ketiga. Yang ini yang keempat. Jadi jawapannya kena ada 4. 2 dengan 3. Boleh. Kalau siapa yang boleh kaedah laju, sebenarnya dia terus dapat jawapan. Medan risau yang form 4, dia baru nak minat AdMath kan. Kalau Medan tu buat macam tu, dia drop AdMath nanti. Boleh. Sebenarnya bila kita buat laju, kita akan dapat macam ni. Y tambah perubahan Y sama dengan, okey, kalau kita buat laju, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X perubahan X tambah dengan perubahan X kuasa 2. Kalau kita buat laju, kita dapat 3 sebutan macam ni. Kalau kita buat slow and steady, kita dapat 4 sebutan. Cuma supaya adik-adik tidak terkejut, kita buat slow and steady. Sebab AdMath ni kita tak boleh push, nanti dia tak mau. Okey, Y tambah del Y. Medan mula nak memasukkan nombor 5 ke dalam. 5X kuasa 2 tambah dengan 10X perubahan terhadap X tambah dengan 5 kemudian perubahan X kuasa 2. Semua yang sebelah kanan kita dah darab dengan 5. Kemudian tibalah masanya Medan nak gantikan hero yang ini, Y itu. Y itu sebenarnya ialah 5X kuasa 2. So Medan ganti dengan 5X kuasa 2 tambah perubahan Y sama dengan 5X kuasa 2 tambah 10X perubahan X tambah 5 perubahan X kuasa 2. Dan kita boleh matikan, kita boleh matikan benda ni 2. Boleh ke sampai situ? Okey, kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi. Madam tengok di sini ada sebutan del Y. Tinggal satu dah. Di sini ada del X seekor. Di sini ada del X 2 ekor. Madam nak factorize. Perubahan Y sama dengan perubahan X. Madam nak faktor. Sebutan yang ini tinggal lagi 10X. Sebutan yang kedua ini tinggal lagi 5 perubahan X. Madam buka kepada soalan. Untuk bertanya silakan. Kemudian Madam jadikan
Del Y menunggu, maka hadirlah del X bersamaan dengan 10X tambah 5 del X. Objektif kita nak suruh benda ni duduk dekat-dekat. Del Y per del X. Kenapa? Sebab kita nak kena masuk dalam rumus. Okay, dalam rumus kita iaitu dy dx bersamaan dengan had perubahan x terlalu kecil dan kita nak masukkan del y dx di sini. Del y dx kita nak masuk di situ. Jadi nilai yang kita dah kira ialah 10x tambah 5 perubahan x. Okey, akhirnya bila kita ganti, kita dapati ada 2 kali nilai x. Del x tu ada sini. Dekat sini ada del x. Jadi Meda ganti dapat 10x tambah 5 del x itu adalah kosong. Maka jawapan akhirnya ialah 10x. Sebab itulah apabila awak ada fungsi 5x kuasa 2, awak cari differentiation dia, awak dapat 10x. Sama je kalau kita guna prinsip pertama. 10x juga jawapannya, tapi nak kira tu panjang sedikit. Okey, kat mana rasa tak okey? Kita boleh terang, tak ada masalah. Sebab yang ni saya dah study. Boleh? Teori je banyak. Okay? So, untuk besok saya akan mula masuk tajuk 2.3. Kita akan discuss paper juga. Cuma ada beberapa pelajar dia tak boleh lagi tajuk pembezaan. Lepas tu kita akan pergi kepada soalan SPM terkini lah. Sebab kalau kita tak buat yang pattern SPM, kita tak boleh. Kita kena drill juga soalan yang susah. Tapi so far saya tengok kalau tajuk pembezaan ni, yang kita belajar ni, bila tidak ada soalan ditanya, dia agak merugikan pelajar lah. Kan? Kita belajar panjang, soalan keluar, contohnya 1, makannya 2 pula tu. Tu lemah sikit tu kan. Belajar 3 hari. Soalan keluar 1, makannya 2. Aduh kan. Jadi pelajar kena bijak memilih tajuk tu. Medan tak kisah. Medan kalau suruh ajar, Medan boleh ajar apa-apa tajuk. Kecuali vektor lah. Kan? Tapi yang ini kalau tu kita sudahkan. Sebab pembezaan kita dah masuk, kita sudahkan saja. Sukatan membulat dah beres rasanya. Saya tak mengajar tajuk tu lagi. Sukatan membulat tak ajar. Tapi bila buat latihan saya terang. So macam mana? Sebab saya tengok yang tingkatan 5 ni, soalan dia memang kau-kau lah kan. Pilih atur gabungan, taburan kebarangkalian. Tapi yang taburan kebarangkalian ni, rasa macam kalau mengajar pun tak ada masalah ni. Section B. Okey, tak apa. Besok saya cuba tengok di mana kedudukan soalan pembezaan ni. Okey. Sebab tak jumpa dalam soalan exam lepas-lepas tak jumpa. So saya macam kenapa ni belajar lama-lama tapi tak ada soalan. Cuba kalau saya tersilap bagi tahu sebab saya cari dalam keadaan malam dah tadi pukul 8 lebih dah. Tak jumpa belik-belik. Kalau esok kita habiskan dulu tajuk pembezaan boleh? Boleh sebab alang-alang saya dah study. Besok saya cuba manage jadual meeting saya tu macam mana saya nak make sure saya habiskan jugalah membaca tajuk ni. Alright. So kalau tak ada apa-apa,
Kita jumpa besok malam. Kita habiskan dulu pembezaan. Sikit je lagi. Prinsip kedua pendek je. Terbitan kedua pendek. Lepas tu kita pergi kepada application. Yang itu mungkin masuk exam 2.4 tu. Okay, kita jumpa besok. Okay, rehat dulu malam ni. Saya tak boleh rehat lagi lah. Saya kena buat nota.